Assalamualaikum dan salam hormat bersama saya Kado untuk Berita Pak Kado. Kuala Lumpur, pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat prihatin yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengambil kira beban pengguna yang dijangka menanggung bil elektrik lebih tinggi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Presiden Persatuan Kontraktor Tenaga Malaysia PKTM, Datuk Seri Erwan Tahir berkata pihaknya menyambut baik inisiatif yang diperkenalkan kerajaan kerana akan berlaku peningkatan penggunaan elektrik sepanjang tempoh PKP berkuat kuasa. Erwan berkata menerusi pakej itu, kerajaan memperuntukkan 500 juta bagi pelaksanaan diskaun bil elektrik secara berperingkat selama 6 bulan bermula bulan ini. Pakej rancangan ekonomi yang diumumkan Perdana Menteri itu sangat tepat pada masa sekarang dengan keadaan ekonomi kurang memberangsangkan berikutan COVID-19, antaranya diskaun bil elektrik secara berperingkat antara 15 hingga 50%. Oleh itu, pengguna tidak perlu risau dengan peningkatan bil elektrik mendadak sepanjang tempoh PKP kerana semua pengguna akan menerima manfaat seperti diumumkan Perdana Menteri, katanya dalam kenyataan di sini hari ini. Ini sesuatu yang bagus. Terima kasih kepada pihak kerajaan Malaysia yang prihatin dengan masalah rakyat di dalam perintah PKP ini. Kita sering berada di rumah selama 24 jam dan mungkin lebih 30 hari. Jadi bayangkanlah berapa jumlah bil yang perlu dilunaskan. Peti sejuk, mesin basuh, kipas, TV, aircon yang secara tidak langsung akan menaikkan bil elektrik kita dan menaikkan juga darah kita. Rasanya bil air sang suami tidak tertunggak. Jika bil tersebut tertunggak juga, bawalah PM dari negara mana pun, kita tak akan dapat menyelesaikan masalah ini. Maka janganlah kita salahkan kerajaan dengan kata-kata nista. Ibarat kata pepatah, telajak perahu boleh diundur jika ada gear reverse. Berita berikutnya, Pasir Mas. Bagi mengisi masa terluang, seorang remaja dari kampung Bunut Susu di sini menjual roti canai sejuk beku dan siap kepada penduduk di sekitar kampungnya sejak 3 hari lalu untuk mencari duit poket. Nama tempat dia Kampung Bunut Susu. Dengan nama pun sudah berahi. Nik Arif Irfan Abdullah, 17, pelajar Sekolah Menengah Sains Go Musang, mengambil inisiatif berkenaan untuk memanfaatkan tempoh Perintah Pergerakan Kawalan PKP dengan aktiviti yang boleh memberi pendapatan kepadanya. Anak kedua daripada 5 beradik ini berkata, pada setiap hari dia menghasilkan sekurang-kurangnya 50 keping roti canai yang dijual secara sejuk beku dan siap kepada pelanggan yang sudah menempahnya. Kebiasaannya saya dibantu Datuk Rahlin Abdul Aziz, 65 tahun, yang sama-sama akan menebar roti canai pada setiap pagi sekitar jam 8 hingga 9 pagi bagi memenuhi permintaan pelanggan. Bagi roti canai kosong, ia dijual pada harga 70 sen, manakala roti canai telur pula RM1.30. Meskipun hasil jualan yang diperoleh tidaklah seberapa, namun sekurang-kurangnya saya mampu mencari duit poket sendiri untuk digunakan membeli kelengkapan pakaian hari raya tanpa perlu meminta dari ibu dan ayah, katanya ketika dihubungi hari ini. Katanya roti canai yang dibuat itu hanya dihantar ke rumah penduduk yang berdekatan kerana tidak mahu mengambil risiko memandangkan keadaan dan penularan wabak COVID-19 yang semakin membimbangkan. Walaupun saya sibuk dengan perniagaan roti canai secara kecil-kecilan, namun saya juga mempunyai masa untuk mengulang kaji pelajaran bagi persediaan menghadapi peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM pada tahun ini. Lihat ni wahai rakyat Malaysia, ini adalah satu tindakan yang bijak dan terpuji. Bukanlah asyik melontarkan alasan golongan artis lah, golongan T20 lah. Semuanya sebenarnya bergantung kepada diri kita. Kalau Tuhan letakkan kita pada tahap B40, itu bukan kehendak kita. Jadi artis ke, netizen ke, berhentilah berbalah. Artis ada kurangnya juga. Bukan kami, bukan saya, kami, sama juga pada netizen. Ketika ini, cuba berfikir di luar kotak penalti untuk membantu golongan yang terkesan. Hentikanlah menunding jari dan lengan sesama sendiri. Ibarat pepatah Melayu, lurah sama dituruni, bukit kau naiklah sendiri. Saya Kado melaporkan untuk Berita Pak Kado.